Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh mula ya? Allah. Boleh Tuan Guru. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Shalla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبالمسلمين وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه نية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama-tamanya, alhamdulillah, kita basahkan lidah kita dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mensohirkan kesyukuran daripada lubuk hati kita ke hadrat Allah Ta'ala kerana kita diizinkan pada malam ini dapat berkesempatan, diluangkan masa oleh Allah Ta'ala, diizinkan oleh Allah Ta'ala dapat kita mengikuti kuliah maghrib seperti biasanya. Moga-moga pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga diucapkan tahniah kepada muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan semua kerana berjaya untuk join pada malam ini. Dan terima kasih banyak-banyak kepada semua kerana menghadiri ataupun mengikuti kuliah kita pada malam ini, dan kita dapat insya-Allah serba sedikit ilmu yang kita akan bincangkan pada malam ini. Moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebelum itu saya nak tanya, clear di tempat tuan-tuan suara saya? Okey Tuan Guru. Okey. Clear. Kuantan clear, Ustaz. Kuantan alhamdulillah. Tempat-tempat lain jelas ya? Okey. Jadi sebelum kita memulakan kuliah pada malam ini, sukalah saya berpesan kepada hadirin-hadirat sekalian, tidak jemu-jemu kita berpesan ke arah kebaikan. Nombor satunya, diharapkan tuan-tuan tutup mic. Tutup mic. Yang keduanya, diharapkan tuan-tuan dapat buka kamera. Yang ketiganya, bila saya bertanya, naklah jawab seorang-seorang. Jadi kalau jawab ramai-ramai tu dia berbolok. Jadi kalau kita dapati kawan kita dah bercakap ataupun buka mic, maka kita naklah tutup dengan segera. Itu pesanan kelaziman ataupun tiap-tiap malam kita kena akur ataupun kita kena ingati bersama. Sebabnya kalau di masjid tak ada masalah lah. Orang ni cakap, orang ni bercakap, tak ada masalah lah.
tetapi oleh kerana kita secara online ni akan mengganggu serba sedikit, khususnya kepada saya. Dia main gelombang. Main gelombang ni ataupun line, dia tidak seperti kita bercakap di depan. Lepas tu tambahan berkenaan dengan makluman ataupun kuliah ataupun jadual kuliah kita ataupun pemberitahuan. Nombor satunya, link setiap malam, iaitu malam Ahad, malam Rabu, link yang sama, tak berubah. Malam Ahad, hari Ahad, malam Rabu, hari Rabu. Hari Ahad, hari Rabu, makna link yang sama. Hari Isnin, hari Jumaat, link yang sama. Kalau tuan-tuan tengok, link tu tak berubah. Bukan ada setengah-setengah tu, namun dia berubah. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada saudara Zul dan juga Hafizul. Dia buat link kita ni tak berubah. Cumanya saya nak beritahu, maknanya apabila iklan yang saya buat tu, pemberitahuan saja. Pemberitahuan saja. Jadi saya sebelum ini, sehari sebelum, kalau hari ini kuliahnya hari Ahad, hari Sabtu saya hantar dah di dalam WhatsApp group. Jadi namun gitu tidak berkesan rasanya. Ada yang hilang lah, ada itu, ada ini, tanya link mana, apa begitu-begini. Maka saya buat keputusan bahawasanya setiap hari kuliah saya akan memberikan link, walaupun link tu dah tahu, memberikan link ataupun peringatan setelah asar. Jadi saya harap kepada tuan-tuan memberi perhatian kepada link ataupun hebahan. Kadang-kadang saya minta maaf cakapnya tak terjawab. 2-3 belah tu perkara biasa. Nak khabar puluh, tuan-tuan khabar pedaah. Ustaz ada kuliah hari ini. Ustaz ada kuliah hari ini. Sedangkan ahli-ahli grup kita ni, grup Kitab Jawi tu dah ada nama belakang situ dah. Ada masuk grup tadi, maknanya tak menjawab. Saya tak menjawab. Maknanya tak canengnya. Minta maaf cakapnya tak caneng. Jadi sebelum ini dua saya beritahu. Hari sebelum hari kejadian saya bagi tahu. Contohnya hari Sabtu saya bagi tahu. Lepas tu hari Ahad ada pula peringatan mesra. Rupanya tak jadi. Tak jadi. Maknanya letih gitu je. Jadi saya mengambil keputusan setiap hari kuliah ni macam hari besok. Hari besok lepas asar ataupun sehingga pukul 6 saya akan iklankan di dalam grup Kitab Jawi, grup Kitab Jawi. Jadi tujuannya saya sehari sebelum tu untuk memperingati kepada saudara yang nak mengikuti ataupun nak turut sama di dalam kuliah kita ni. Lepas itu hari yang kejadiannya peringatan mesra. Jadi tak kesampaian, maknanya masih lagi tetap, maknanya tak tahu link lah, terdelete lah, apa begitu begini. Jadi saya akan seterusnya insya-Allah kalau panjang umur kuliah online kita ni berjalan, saya akan menghantar iklan pada hari kejadian. Macam hari ni hari Ahad, saya akan hantar hari Ahad petang dan saya tak akan hantar dah sehari sebelum. Itulah saya minta mengambil perhatian kepada apa yang saya perkatakan. InsyaAllah kita ni nak lebih sempurna di dalam pengajian kita ataupun di dalam talian kita, jemaah-jemaah kita dapat turut serta. Begitu juga jemaah yang tak dapat, maka kita tak dapat nak kata benda lah. InsyaAllah cuba lagi di malam lain, insya-Allah akan berjaya juga. Walau bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih kerana tuan-tuan hadirin-hadirat sekalian tak jemu-jemu mendengar celoteh saya dan tak jemu-jemu makna bersungguh-sungguh untuk
mendapatkan ilmu walaupun secara online ataupun secara kita tak pergi masjid, tak pergi surau, maka kita tidak ketinggalan di dalam majlis ilmu. Jadi nampaknya 100 orang dah. 100 orang, alhamdulillah. Tuan-tuan insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ni kita membaca kitab Pelita Penuntut. Tuan-tuan yang ada kitab tu buka muka surat 8, kitab Jawinya. Kitab Jawi ni buka muka surat 8. Kita masih lagi berbicara di dalam tajuk Faslun fin niyyati halit ta'allumi. Menitik beratkan berkenaan dengan niat di dalam kita menuntut ilmu. Jadi saya sukalah memesankan kita pada malam ni menuntut ilmu. Sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 8, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Seperti kebanyakan. Jumpa? Seperti kebanyakan. Situ. Untuk makluman semua, pada pengajian kita yang lepas pada 1 hari bulan 9 21, kita telah membicarakan berkenaan dengan suatu kerosakan besar. Kerosakan besar dua golongan ni. Dua golongan, yang pertama golongan orang yang pandai tidak beramal. Orang yang pandai tidak beramal. Ataupun orang yang alim tidak beramal. Kerosakan besar. Yang kedua, orang yang jahil tetapi beramal. Orang yang jahil tak ada ilmu, nak buat-buat ada. Itu tajuk kita membahaskan perkara ini. Di dalam menuntut ilmu. Jadi saya ingatkan, kitab ini memang kitab disiplin belajar ilmu. Dia tak ada cerita lain. Cerita kisah disiplin belajar ilmu. Tajuk besar hak kita bincang muka surat 7 tu, makna kisah niat nak belajar ilmu. Niat nak belajar ilmu. Macam mana kita niat nak belajar ilmu? Jadi tak dapat tidak, artinya wajib kita berniat nak belajar ilmu walaupun bidang apa sekalipun. Makna aku menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Lepas itu dia mengabarkan penyakit besar ataupun bala besar ataupun kerosakan besar, iaitu orang yang tahu tidak beramal. Saya contohkan. Kita belajar sembahyang. Kita belajar sembahyang takbiratul ihram. Disunatkan mengangkat takbiratul ihram itu tangannya. Hendaklah berbetulan ibu jarinya. Dicuping telinganya. Cuping telinga, tak, bawah tak. Lepas itu kita menegakkan. Kita tegakkan. Mana tapak tangan ni tegakkan, dijarangkan sikit. Itu kita belajar. Dalam kitab sebut gitu. Di dalam kitab sebut gitu. Tetapi orang yang tahu ini dia tak beramal. Dia buat gini takbir. Itu kerosakan besar tu. Dia buat gini, kerosakan besar. Dia gini, kerosakan besar. Dia begini, kerosakan besar. Oleh kerana itu dia sebut orang yang alim tidak beramal, makna orang yang tahu. Kita ni penyakit besarnya apabila kita tahu kita tak nak ubah. Bimbang apa jua yang kita buat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat pandai-pandai sendiri. Sedangkan diajar oleh Rasulullah begini, begitu. Tapi kita buat macamlah kita orang alim sangat. Jadi penyakit-penyakit di dalam masyarakat kita hari ini begitulah. Jadi kita yang mengaji ni, yang kita belajar ni tak mau begitu. Jadi apabila kita membaca kitab, sama ada kitab tafsir, hadis, tasawuf, fiqh, tajwid, apa nama ni tauhid, kita nak mengamati pelajaran yang kita buat sekiranya tidak bertepatan
seperti mana yang digariskan oleh ulama. Kitab-kitab ni ulama khabar. Kitab-kitab ni ulama khabar garis panduan. Garis panduan. Seperti mana perlembagaan negara, perlembagaan persekutuan. Di situlah persekutuan tanah Melayu diasaskan. Kalau kita negeri Pahang ni, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Pahang tahun 1948. Undang-Undang Tubuh. Undang-Undang Tubuh ni rangka negeri kita ni macam itu. Makna daripada Raja Pemerintah sehingga Dewan Undangan Negeri dan sehingga akta-akta yang dibahaskan di dalam negara kita. Melainkan dipinda bawa ke Dewan Undangan Negeri. Begitu juga negara kita ni nak meminda sesuatu undang-undang, naklah dibawa ke Parlimen. Tetapi sebelum diasaskan Persekutuan Tanah Melayu ini, ada buku perlembagaan. Tuan-tuan ada buku perlembagaan? Saya ada buku tebal, kecil bukunya, Perlembagaan Persekutuan. Jadi kecoh-kecoh baru ini kita tengok, kita rujuk kepada perlembagaan persekutuan itu macam mana cerita. Begitu juga Undang-Undang Tubuh Negeri Pahang. Undang-Undang Tubuh Negeri Pahang. Sampai peringkat saya baca dalam Undang-Undang Tubuh. Buku kecil juga. Sekiranya Raja Pemerintah mangkat, hendaklah diganti oleh waris ganti. Oleh waris ganti, maknanya digantikan oleh Tengku Mahkota. Hendaklah jemaah pangkuan di Raja Negeri Pahang bermesyuarat tentang itu dipekan. Dia sebut situ, dipekan. Maknanya undang-undang tubuh. Begitu jugalah perkara berkenaan dengan agama. Nombor satu, mana orang yang tahu, kita belajar seperti kita memperbaharui lesen. Lesen baru. Mana orang yang belajar, makna kita tahu hendaklah kita ubah sekiranya tidak menepati. Tu yang nombor satu. Nombor duanya, penyakit besar juga, iaitu orang jahil nak beramal. Sebenarnya dia tak tahu, tapi dia buat tahu. Itulah penyakit besar. Itu yang tajuk kita. Kita sambung malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Seperti, dia bagi contoh kepada kita. Seperti kebanyakan tok tasawuf. Kebanyakan tok tasawuf, maknanya kebanyakan ahli tasawuf. Makna orang tasawuf, orang yang jernih jiwanya. Jadi kalau kita sebut di dalam kitab tasawuf ni, kitab Hidayatus Salikin, kitab Siyarus Salikin, kitab Tajul Urus, kitab Kitrul Ghaisiyah, kitab Tanwirul Qulub, hak besar lagi kitab Ihya Ulumuddin beserta syarah-syarahnya, kitab Ibnu Arabi, Futuhat Al-Makiyah, begitu juga kitab Hikam, begitu juga kitab Minhajul Abidin, begitu juga syarahnya Sirajut Talibin, begitu juga kitab Madarijus Salikin. Itu kitab-kitab tasawuf yang besar. Futuhat Al-Makiyah Ibnul Arabi ini paling besar. Kitab itu berbelah jilid, 10 jilid. Saya ada kitab tu 10 jilid, Al-Futuhat Al-Makiyah. Begitu juga kitab syarah kepada Ihya Ulumuddin, maknanya 12 jilid, tebal Quran, 12 jilid. Makna ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ataupun kitab-kitab kecil. Yang dikatakan kebanyakan tok tasawuf, iaitu orang yang beramal kategori ahli tasawuf. Apa makna tasawuf? Makna tasawuf ni bersih dan hening, jernih. Saya merujuk ni kitab ni mudah. Kitab Zadul Muta'allim. Tebal juga kitab ni, kitab Jawi. Zadul Muta'allim, muka surat 184. Tasawuf artinya bersih dan hening jiwa, jernih.
tasawuf pada syarak membersihkan diri daripada sifat-sifat kekejian, sifat-sifat kekurangan serta membersihkan ibadat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan tasawuf. Bukan tasawuf selipar lain sebelah. Bukan tasawuf pakai baju lengan pendek sebelah, lengan panjang sebelah. Bukan tasawuf maknanya rambut hanyal je. Bukan tasawuf maknanya berjebing begitu begini. Tak, tasawuf ni benda yang baik ataupun disebut dalam kitab Arab huwa launun min alwanil ibadah allati yuhawilu an yataqarraba fiha al-'abdu ila Allah. Maknanya warna daripada warna ibadah yang meliputi untuk menghampirkan diri seseorang hamba kepada Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan tasawuf. Bukan tasawuf orang-orang tasawuf ni macam orang gila. Bukan. Ahli tasawuf ni maksudnya kejernihan jiwa dia di dalam pengabdian diri ataupun di dalam memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Itu makna tasawuf. Kalau misal sebelah ada, sebelah tak ada, bukan tasawuf. Itu orang gila. Apa nama, ke bandar tak baju. Ke bandar pakai kain pelekat tak baju, tak selipar. Itu orang mere. Tasawuf ni bukan maknanya diri Rasulullah itu kita membayangkan dia tasawuf. Jernih, cantik, bagus. Sahabat-sahabat kita membayangkan tasawuf iaitu perilaku dia zahir dan batin. Macam kitab Hidayatus Salikin itu, makna ibadat zahir, kelakuan zahir, ibadat batin, kelakuan batin. Itulah dikatakan tasawuf. Jadi dalam kitab kita ni seperti dia contoh. Dia contoh maksudnya orang yang tahu tapi tak beramal, orang yang jahil watuke tapi nak beramal. Jadi dalam masyarakat kita ni beginilah. Dia sebenarnya dia tak reti, dia buat reti saja. Kita takut ibadah itu tidak diterima. Begitu juga tengok YouTube, tengok internet apa begitu begini. Merapu. Macam YouTube duduk tahayat duduk atas tumit. Kita dalam kitab kita tengok dia tu seperti duduk punggung atas tumit, angkat ke kaki kita tu. Kalau dalam kitab kita tengok seperti, siapa boleh jawab? Anjing. Seperti anjing. Ataupun satu lagi seperti, siapa ingat kita belajar dalam kitab Qalyubi? Seperti siapa ingat? Seperti kera. Ada mesej ni. Taman Perdana. Dia kata seperti kera dalam kitab Qalyubi. Tetapi dalam YouTube tu makna 100% bagus. Tapi kita tengok dalam hadis-hadis Nabi tidak duduk gitu. Nabi semayang duduk tawarruk ataupun duduk iftiras. Kalau tahiyat awal Nabi duduk iftiras. Kalau tahiyat akhir duduk tawarruk. Jenis-jenis duduk ni ada duduk tawarruk, ada duduk iftiras, ada duduk istirahah, ada duduk ika'ah, ada duduk murabba'. 5 jenis duduk. Kita mengaji tak jenis duduk ni? Kita bahas. Begitu saja. Itu maksudnya. Jadi kita nak membahaskan berkenaan dengan duduk saja kena ada ilmu. Saya ulang balik. Duduk tawarruk, duduk iftiras, duduk istirahah, duduk ika'ah, duduk murabba'. Yang kata kita bincang ni tadi, duduk hak kata dalam YouTube tu duduk 100%, duduk macam anjing. Kalbi dalam kitab Qalyubi, kalau tak silap saya. Kalqiradati, seperti kera. Makruh. Ataupun ada ulama mengatakan haram duduk gitu. Jadi duduk itu nama apa? Hak 5 duduk ni? Nama apa? Duduk ika'ah. Jadi
kita beramal, dengar-dengar internet, dengar-dengar YouTube, tahu siapa begitu begini, maka kita buat selalu. Kita buat selalu. Ada orang buat, saya tengok gitu. Oh, dia ni baca, tengok dalam YouTube. Maka jahil. Jadi orang jahil beramal, maka dalam kitab ni khabar, maksudnya fitnah besar. Fitnah besar. Seperti kebanyakan tok-tok tasawuf. Ahli tasawuf ni ahli jernih jiwa. Pada zaman kita sekarang ini, di zaman di zaman kitab ini ditulis. Kitab mana? Kitab mana? Pelita penuntut. Pelita penuntut hak bahasa Arab ke hak Jawi? Arab. Hak Jawi kita ni terjemah saja. Hak Arab ni, zaman kita sekarang ini, maksudnya zaman pengarang kitab Arab ni namanya Syekh Ibrahim bin Ismail ataupun dipanggil Syekh Zarnuji. Beli hak Arab ni. Hak Arab ni. Ini saya tunjuk. Kitab Arab. Dipanggil syarah Ta'limul Muta'allim. Kita hak Jawi ni, pelita penuntut diterjemah oleh Syekh Muhammad Syafi'i, menterjemahkan daripada kitab asal. Jadi zaman kita sekarang ini zaman Syekh Zarnuji. Kerana karut orang. Makna karut orang yang tak berilmu. Nak tiru kepada ahli tasawuf. Itu penyakitnya. Nak meniru ahli tasawuf. Ahli tasawuf ni jiwanya jernih, amal ibadatnya bagus. Sifat-sifat mazmumah dibuang, sifat-sifat mahmudah di dalam hati dia, nak tiru. Sebab itu saya kata, kalau tuan-tuan ingat, sekarang ni amalan ataupun perbuatan tiru. Bahkan pakaian orang alim pun tiru. Pakaian tarbuh. Tarbuh ni sekarang ni ada dengar jual di Kuala Lumpur. Tarbuh ni lilit kain putih, lepas tu tarbuh merah tu, tuan-tuan jangan tak tahu, jangan nak pakai-pakai je. Syekh besar tu, yang pakainya mufti, timbalan mufti, qadi, ataupun orang yang lepas sai Azhar baru layak pakai itu. Kita ni bahas pergi ke Pekansari pun pakai tarbuh. Tak ke gila punya pasal. Pergi ke Pekansari, dia ni bertarbuh. Pakaian ulama. Tuan-tuan kalau pergi ke Mesir ni, habis COVID nanti pergi ke Mesir. Travel. Pergi ke Mesir, travel, macam mana? Yang pakai tarbuh ni Syekh. Quran 24 jam di tangan. Masya Allah. Naik bas pun baca Quran. Menunggu bas baca Quran. Syekh di sana ni susah, gaji kecil. Maka pensyarah-pensyarah ataupun orang alim-alim ni nak pergi mengajar di Azhar tu. Di Azhar tu naik bas saja. Naik bas, berdirilah dengan orang ramai. Tapi berjubah. Maknanya dia Quran, kita menunggu naik bas tu pakai jubah, dia pakai jubah, lepas tu bawa beg doktor ni PhD sampai 2-3 PhD. Maknanya Quran di tangan-tangan. Itulah Syekh tu. Kita ni tuk siok kampung pun pakai tarbuh. Kalau buat Arab datang, ajak cakap Arab. Kita bahas cakap Cina. Maknanya pakaian ulama ditiru-tiru. Jadi oleh kerana itu, dia kata zaman sekarang ini, zaman Syekh tu, makna orang yang tasawuf, kerana karut orang, kita meniru-niru. Kita meniru-niru. Tuan-tuan, saya nasihatkan, kalau pakaian ulama alim tu, tak payahlah. Kalau sembahyang 5 waktu pun, maknanya kita ngeri menengok. Kita ngeri menengok pakaian ulama ditiru. Ditiru maksudnya. Jadi
orang pada iktikadnya. Mana iktikad nak kabarkan kita ni tak kemah lagi ilmu usuluddin. Tak kemah ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat. Malam besok kita bincang. Di dalam kitab Miftahul Murid. Ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, istighna, iftiqar. Tak kemah. Kita menyebut syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun syahadah kita tak tahu, sah syahadah kita tak tahu, fardu syahadah kita tak tahu, pengertian agama kita tak tahu, rukun makrifah kita tak tahu. Banyak tak tahu, seperti mana yang kita bincangkan sebelum ini. Itu dia. Rukun makrifah tak tahu. Maknanya aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Allah tu apa? Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Kita tak kenal. Rukun makrifah ada berapa? Rukun makrifah. 4. Ada berapa? Rukun makrifah ada 4 perkara. Betul-betul lah. Kita kenal Allah. Kenal Allah ni bukan macam kenal kita ni. Tuan-tuan kenal ke saya, bukan gitu. Kadang-kadang saya ni tak kenal. Sebabnya kalau saya tak pakai kepiah, tak kenal selalu. Pakai kepiah kenal. Bila tak pakai kepiah, tak kenal. Di Tunah Manja, di Pekan ni, saya hari Jumaat pakai baju bersamping apa gitu gini, saya pakai songkok, kepiah tak ada. Lepas itu saya tinggal songkok tu, maknanya masa hari hujan nak beli barang situ. Songkok tinggal, tak pakai kepiah pula tak ada. Sebabnya daripada rumah pakai songkok, kepiah terlupa nak membawa. Elok aja sampai ke Tunah Manja tu, saya berilah salam kepada jemaah kita. Saya kenal jemaah itu. Assalamualaikum, saya khabar. Tak berapa nak menjawab. Waalaikumsalam. Saya khabar. Dia ni belagak betul mengaji dengan kawan. Buat menyombong pula. Makna tak layan ke kita? Rupanya tak kenal. Makna kena pakai spek mata lah nampaknya. Dia tak kenal. Lepas itu, minta maaf lah Ustaz. Saya tak kenal, tak perasan ke Ustaz. Sebab Ustaz pakai lawa. Pakai lawa. Lepas itu pula Ustaz tak pakai kepiah. Saya hentar selalu. Saya ni pakai songkok ni tadi di dalam kereta. Oleh kerana hujan, saya tak bawa lah songkok tu. Tak pakai songkok sebab songkok saya mahal. Takut kena hujan. Itu yang saya main-main je. Maknanya kita mengenal Allah Ta'ala bukan begitu. Bukan tiru-tiru dari segi iktikad. Dari segi iktikad kepercayaan, maknanya kita ni pegang sungguh-sungguh. Pegang sungguh-sungguh. Dan amalan karut, orang yang karut dia nak beramal seperti orang alim, sedangkan dia tak erti. Iktikad tak erti. Berkenaan dengan usuluddin tak erti. Lepas tu amalan dia pula tak erti. Jadi beramal dalam keadaan tak erti. Maka kedua-dua iktikad amalan dia. Amalan kedua-dua ialah jadi fitnah yang besar pada dunia kita ini. Itu dia. Makna kita meniru, khususnya di khabar contoh sini, ahli tasawuf, dia meniru iktikad, meniru amalan yang sebenarnya dia tak tahu. Dia tak belajar. Sebab itu peri pentingnya kita belajar. Makna kalau amalan saja, amalan banyak, tapi hakikat amalan itu kita tak faham. Rukun sembahyang ada berapa? 13. Ada khabar 14. Ada khabar 17. Ada khabar 18. Kita tak tahu. Yang 14 macam mana? Yang 17 macam mana? Yang 18 macam mana?
Begitu juga usalli, takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram 10 perkara. 10 perkara. Allahu Akbar. Makna asbab takbiratul ihram. Azan ikbar, kamat ikbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tak reti tapi nak azan. Membuat kita berdosa. Sebabnya walaupun azan, zikrun. Zikir tu. Jangan main-main menyebut apa nama ni, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia khabar fitnah. Jadi oleh kerana itu, kita ni alhamdulillah dapat belajar serba sedikit, orang tua kata sepatah seleda mendengar melalui online. Mendengar, membaca kitab ini. Jadi dia nak khabar, pengarang kitab ni nak khabar ke kita, maknanya sesuatu perkara itu hendaklah kita belajar. Yang kedua, sesuatu amalan yang kita nak buat itu mestilah berilmu. Kalau sekiranya tidak merangkumi kedua-dua perkara itu, maknanya rosak besar pada diri kita. Kita buat amal. Rosak. Contohnya tak adalah perkara yang besar sangat. Tidak menjadi sah batal. Tidak yang menjadi sah batal. Saya contohkan, saya suka mencontohkan. Anak kita nak periksa, tiba-tiba baca Yasin tahlil arwah. Itu tuan-tuan fikir. Anak kita nak periksa, SPM ke, PMR ke, PMR tak ada ya. Tak ada PMR. Apa nama UPSR ke, apa begitu begini, periksa STPM ke, apa begitu begini. Kita nak periksa tahlil arwah. Tahlil arwah ni maksudnya apa? Maksudnya memberi doa kita, memohon kepada Allah Ta'ala supaya dihindarkan siksa daripada arwah-arwah orang mati. Tidak ada langsung berkenaan dengan anak kita dah periksa. Ada. Walaupun sepatah berkenaan dengan periksa. Mana ada? Hajat lain, minta lain. Sepatutnya kalau nak periksa tu baca doa Yasin. Doa Yasin tu, di dalam doa Yasin tu ada menyebutkan yang susah mudah. Yang susah mudah, yang duka cita ditenangkan, yang malas rajin, ibarat katanya. Cuba tengok dalam Yasin. Tuan-tuan hafal doa Yasin? Saya hafal. Allahumma bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim wa biman ikhtartahu lirrisalati wan nubuwati wal wilayati wal hidayati ila siratal mustaqim wa bi jami' ma jaa bihi minka Jibril tanzilal azizir rahim wa bi khawasil huruf. Khasiat huruf Yasin 83 ayat. Barulah betul kita membaca Yasin itu. Ini bahas, sebabnya tiru-tiru. Begitu juga mukaranah semayang, tak reti, tak tahu kepala ekor. Mukaranah bukan makarunah teming. Mukaranah kamaliyah, mukaranah urfiyah, mukaranah tauzi'iyah, mukaranah basitah. Selama kita semayang ni, kalau tak mengaji, tak ada ilmu, bukan nak khabar tak sah semayang. Bukan. Nak khabarkan maknanya semayang kita itu berdasarkan ilmu. Kita tahu. Kita tahu air batu cendol, kita kenal. Air sirap, kita kenal. Naklah kita membezakan dengan Roundup. Nak beza. Maknanya cendol tu boleh makan, boleh minum. Sirap boleh minum. Roundup tu untuk meracun rumput rampai dekat rumah kita, kebun kita. Kena beza. Tiba-tiba tuan-tuan hidang ke tetamu, Roundup. Arwah lah jawabnya. Itu maksud saya. Makna kita didasarkan kepada ilmu. Dalam kitab Hidayatul Muta'allim wa Umdatul Mu'allim,
Kitab ni orang tak ada ni. Kitab ni payah. Tak ada nampak dah cetak. Tebal ke ni? Kitab Jawi. Dia sebut syair. Al-ilmu bighairi amalin zambun kabirun wal amalu bighairi ilmin dalalun syadidun wal ilmu ma'al alami ma'al amali nurun ala nurin fatuba lilladhina ala hazaini. Syair Arab. Ilmu itu tidak beramal ialah dosa yang besar. Beramal tiada ilmu sesat yang amat sangat. Dan bermula ilmu serta berbuat amal itu cahaya di atas cahaya. Maka sayugialah bagi segala mereka yang mempunyai akal di atas dua pekerjaan ini, iaitu ilmu dan amal. Itu panjang lagi dah dalam kitab Hidayatul Muta'allim, muka surat 93. Bahkan ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la budda 'alal mu'minin min arba'ati asya' darun wasi'ah wa dabbatun farihah wa thawbun jamilun wa sirajum mudhi'un. Artinya tak dapat tiada di atas segala orang mukmin, tak dapat tidak atas segala orang mukmin. Tu Nabi kata 4 perkara. Pertama, negeri atau rumah yang luas. Kehendaknya. Kedua, kenderaan yang lekas. Ketiga, pakaian yang baik. Keempat, pelita yang menerangkan cahaya. Nabi khabar tu, saya ulang balik, Nabi khabar tidak dapat tidak bagi seseorang mukmin, iaitu orang yang beriman, hendaklah ada 4 perkara. Pertama, negeri atau rumah yang luas. Nombor 2, kenderaan yang lekas, laju maksudnya. Nombor 3, pakaian yang baik. Nombor 4, pelita yang menerangkan. Dia ada simbolik situ. Dia ada simbolik Nabi khabar tu. Ujung hadis tu, fa ammad darul wasi'ah fahiyal qalbu. Tuan-tuan kalau sebut sini, tuan-tuan faham macam mana? Agak-agaknya. Agak-agaknya. Saya nak minum air sekejap. Fikir. Siapa nak menjawab, buka mic. Tuan-tuan, agak macam mana sabda Nabi ni? Takut nak menjawab? Tak betul, tak apa, bukan kena rotan. Saya agak. Tuan-tuan khabar, kawan rumah besar dah, banglo. Lepas itu, kawan kereta besar, Passat, Velfire. Lepas itu, pakaian, kawan pakaian lawa-lawa. Lepas tu pelita yang menerangkan rumah kawan, bukan bahasa pelita, spotlight. Agaknya lah kita faham Nabi tidak begitu. Tidak begitu. Dari segi zahirnya kita faham gitu. Nabi ni tidak begitu. Maknanya tak ada masalah rumah besar, bekerja banyak, duit banyak, boleh buat rumah besar. Lepas tu duit banyak, boleh beri kenderaan besar. Pakaian, duit banyak, boleh pakai, tak ada masalah. Usaha je lah. Dia rezekikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kalau setakat itu ajalah. Kalau direzekikan oleh Allah, tiba-tiba jadi toke balok belaka, toke lombok, tak ada pelik lah masalahnya. Tetapi hak Nabi nak ni, fa'ammad darul wasi'ah fahiyal qalbu, ay makanul ilmi, wa ammad dabbatu al-farihah fahiyal amalu, wa amma thawbul jamilu fahiyal fahuwal haya'u, wa amma sirajul mudhi'u fahuwal ilmu. Kita tidak faham. Dia faham lain. Maksud Nabi nak lain. Adapun negeri yang luas itu, rumah yang luas itu, maka hati. Luas hati kita. Jangan belajar benok ingat. Contoh, jangan belajar benok, jangan belajar bebal. Tak faham-faham.
Itu hakikat kita kena mengubah suai. Mengubah suai. Maknanya hati kita, negeri ataupun rumah yang luas tu hati. Hati ni tempat ilmu. Maksudnya tempat ilmu. Ilmu tu di dalam hati. Ada pun kenderaan yang lekas itu, maka iaitu amal. Dan ada pun pakaian yang baik itu, maka iaitu malu. Kita malu, bukan malu jumpa dengan orang betina malu, orang datang ke rumah malu, menyorok. Tak. Malu ni nak membuat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itu kita ada sifat malu. Dan ada pun pelita yang menerangkan itu, maka ialah ilmu. Nabi khabar. Tuan-tuan, kalau saya tak khabar, tak baca habis tu, tuan-tuan mesti faham. Faham macam saya faham tak? Faham macam saya faham. Kemas kawan ni, rumah dah besar. Kereta dah kemas dah. Lepas tu pakaian banyak, 2, 3, 4 almari. Lepas tu pelita rumah kawan spotlight. Kita faham gitu. Nabi dah. Nabi dimaksudkan dengan sabda Nabi tu ialah maknanya rumah yang luas tu iaitu hati. Kerana hati tu tempat ilmu. Lepas itu kenderaan yang laju tu iaitu amal. Lepas itu baju yang cantik iaitu pakaian kita, fahuwal haya'u, yang sebenarnya malu. Wa amma sirajil mudhi'u, makna cahaya ataupun lampu pelita, fahuwal ilmu. Dapat tangkap? Dapat tangkap? Saya minta seorang seperti mana yang saya sebut tadi. Maknanya sabda Nabi 4 perkara. Cuba sebut. Negeri atau rumah yang luas itu Okey. hati. Okey. Tempat ilmu, kenderaan yang laju ialah amal. Okey. Pakaian yang baik ialah malu. Okey. Dan pelita yang menerangkan itu ialah ilmu. Tahniah anda. Berjaya. Jangan letakkan telefon. Macam di radio. Mana maksud situ? Maksudnya di situ, di dalam kitab Hidayatul Muta'allim, muka surat 93 hingga 94. Nak kabarkan dalam kitab ni peri pentingnya kita berilmu dan beramal. Artinya di dalam sesuatu perkara yang kita nak buat itu mesti berilmu. Lepas itu kita dah tahu mesti beramal. Kalau tidak, kerosakan besar bagi diri kita. Kita tak tahu bimbang semayang kita tak sah. Kita tak tahu bimbang haji kita tidak diterima. Kita tak tahu bimbang sedekah kita tidak dipandang oleh Allah Ta'ala. Kita tak tahu mana amalan ibadat, umrah kita, haji kita, sedekah jariah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita tidak ada ilmu. Seperti saya katakan sebelum ini, ada saudara kita lembu beratus-ratus ekor. Tiba-tiba dia keluar zakat. Keluar zakat, dia sembelih bagi ke masjid, buat kenduri hari Jumaat, berjamu lepas sembahyang Jumaat. Ini cerita benar ni. Cerita benar. Lepas itu, borok dengan saya khabar abang ada lembu banyak zakat. Zakat tiap-tiap tahun dia khabar. Saya khabar bagi ke siapa? Dia khabar bagi ke masjid, sembelih buat kenduri. Itu bukan zakat. Zakat ni kepada asnah dia. Tak bolehlah beri kepada hak toke-toke. Kemungkinan di masjid dia tak ada toke balok, ada toke lombok, ada toke emas, orang kaya-kaya. Orang kaya-kaya tidak berhak menerima zakat melainkan asnaf yang 8. Kalau beri saya zakat boleh lah. Sebab saya asnaf fi sabilillah. Mengajar. Sebab itu tok guru dulu, mana dia dapat zakat? Zakat padi, zakat benda gitu gini, beri kepada tok guru pondok. Saya ni bolehlah zakat.
betul tak? Ke tak betul? Ustaz ni tembera ni. Betul saya khabar. Maknanya fi sabilillah. Kepada tok imam kampung kita, kepada tok bilal kampung kita, tak boleh lah tok imam kampung kita tu jutawan. Tak boleh lah. Boleh atas jawatan dia tok imam. Fi sabilillah. Tetapi makna afdal bagi kepada orang yang memerlukan, lebih memerlukan. Mana sah bagi ke dia. Sah bagi ke dia. Sebabnya dia tu di dalam asnaf zakat. Sebagai contoh, kita ni kaya, anak kita masuk universiti, makna boleh bagi zakat kepada anak kita tu atas asnaf zakat fi sabilillah, walaupun ayah dia kaya. Itu contohnya. Kalau nak beri zakat pun kena ada ilmu. Itu contohnya. Lepas itu dia khabar fitnah kepada dunia kita sekarang ni. Kita boleh tengok di zaman kita ini tak tentu kalu, lentang pukang di dalam hukum hakam, di dalam amal ibadah. Sebab saya menengok, memerhati, saya daripada kecil mengaji, berkawan ataupun belajar dengan orang alim-alim, tok lebah, berkawan dengan orang tua. Saya tengok segi amalan, segi apa saya tengok. Maknanya di Alah Baru, bermula di Alah Baru tahun 2000, saya mengamati. Bermula di Alah Baru 1980, 1999, tahan lagi. Masuk Alah Baru tahun 2000, Kucalana, lentang pukang. Sebab tidak berdamping dengan alim ulama. Kebanyakannya ular dalam semut. Buat tahu. Sedangkan awak mengaji di mana? Awak belajar di mana? Mana kitabnya? Mana nahnya? Ulama kata apa dia? Dulu dok dia strict ataupun sama di dalam sesuatu hukum. Tanya Tok Lebah nombor 1. Tuan guru nak tanya Cina boleh tak makan daging korban? Haram, tak boleh, tak sah. Sebabnya wa yustaratu an yakunu minal muslimin. Disyaratkan daging korban itu naklah diberikan kepada orang Islam sahaja. Dalam kitab yang Anatul Talibin, dalam kitab Qaliyubi, dalam kitab Iqna'. Itu pegang. Tanya Tok Lebah nombor 2, tuan guru, boleh tak apa nama ni korban kekah ni bagi makan ke orang kafir? Tak boleh. Hukumnya haram. Lagi tak sah. Tanya Tok Lebah ketiga, begitu juga. Tanya Tok Lebah keempat, begitu juga. Tanya Tok Lebah kelima, begitu juga. Sekata. Sekata. Sebab orang yang mengaji, standard dia. Contohnya mengaji kitab Arab. Standard dulu-dulu. Kitab Arab nombor 1-nya Matan Abu Suja', Matan Zubat, Fathul Qari, Al-Baijuri, lepas tu Fathul Mu'in, lepas tu Minhaj, lepas tu Iqna', lepas itu Fathul Wahab, lepas tu I'anatul Talibin, lepas itu Hasyiah Baijuri, lepas itu apa nama ni Hasyiah I'anatul Talibin, Hasyiah Qaliyubi Umairah. Makna sekata. Sekarang ni tuan guru boleh tak bagi korban, bagi daging korban kepada Cina? Mana salahnya kita nak berdakwah kepada Cina, kita nak berdakwah kepada orang kafir. Masya Allah. Dia cakap gitu, mana salahnya dalam kitab mana? Dalam I'anatul Talibin dia sebut wa yustaratu an yakunu minal muslimin. Buka I'anatul Talibin. Tak percaya. I'anatul Talibin tak ada 4 jilid. Syarah Fathul Mu'in, Hasyiah Fathul Mu'in. Wa yustaratu an yakunu minal muslimin. Disyaratkan kepada orang Islam saja. Awak kata tak apalah, itulah ini. Perkataan siapa? Ada kita dapat mengaji hadis, kita mengaji hadis, ada dok Nabi korban bagi kepada pok saudara dia Abu Lahab? Ada. Bagi kepada Abu Jahal. Bagi kepada kafir-kafir.
maknanya masa Nabi lebih aula. Makna bermula Islam, makna menjinakkan orang kafir. Ada sejarahnya. Tak tahulah, kalau saya tak tahu, minta maaf lah kalau saya tak betul. Setahu saya menengok hadis-hadis di dalam Bukhari, di dalam Muslim, di dalam Abu Daud, di dalam Tirmizi, di dalam Ibnu Majah. Lepas itu di dalam syarah-syarahnya, apa nama, Fathul Bari, Aunul Ba'bud. Lepas itu Tuhfatul Ahwazi. Setahu saya tidak ada. Jadi yang ada ni macam mana? Itu mana peri penting ilmu. Itu dia nak kabarkan. Boleh faham? Tak faham banyak pun sikit, insya-Allah. InsyaAllah. Minta maaf, InsyaAllah. tanya sikit boleh Ustaz? Tak boleh, saya nak teruskan. Okey. Sayugia. Saya sebenarnya masa kita terhad, saya nak maknanya kita mengajar ni kepada kita mendengar, lepas itu nak menanya-nanya masalah itu masalah ini di luar, sebab tidak mau mengganggu, sebab terhad, sebab apa nama ni online. Lepas itu orang pula kadang-kadang orang dah tahu, jadi kita tak boleh kena itu. Jadi kita fokuskan kepada nak menghuraikan kitab kita ini. Begitu juga nak tanya-tanya begitu gini kepada ustaz-ustaz di luar ataupun kepada saya apa begitu begini. Jadi kita ni online ni terhad sangat. Terhad sangat. Kita nak fokuskan kepada subjek yang kita belajar. Saya harap tuan-tuan, puan-puan boleh faham. Itu dia. Dan sayugia pula bahawa berniat ia. Berniat ia siapa? Saya nak bertanya pula. Berniat ia. Ia siapa? Itu kalau orang mengaji pondok, kena tahu lah. Penuntut. Maknanya bahawa berniat ia orang. Orang yang menuntut. Dengan menuntuti ilmu, maknanya kita belajar ilmu ni berniat. Nak belajar ilmu kerana Allah Ta'ala. Bukan sementara nak menunggu isyak, bukan sementara tak ada had, bukan sementara menunggu itu, menunggu ini. Tak boleh. Kita konsentrasi di dalam menuntut ilmu A sampai Z. Kalau kita sejarlah, melainkan nak terberak, tercirik. Itu tak apalah. Tak apalah. Nak terberak, tercirik, tutuplah kamera tu. Jangan nampak kita pergi ke tandas. Tak lawa sangat kita nampak pergi ke tandas. Umpamanya. Maknanya menuntut ilmu tu nak ilmu tu belajar bukan sambil-sambil. Tak boleh. Dia khabar sini, sayugia pula bahawa berniat ia seseorang ataupun yang menuntut ilmu ni dengan menuntuti ilmu. Maknanya kita fokus. Fokus. Sebab itu dalam kitab adab menuntut ilmu. Kita kena dengar betul. Sebab itu kadang-kadang saya, lepas saya mengajar ni, saya soal balik. Makna ilmu tu masuk tak? Masuk tak? Kadang-kadang minta maaf tak cakapnya, saya cerita lain, jawab lain. Contoh sifat 20. Matan sifat 20 wujud. Matan wujud. Wujud artinya wujud ada. Maksud tak faham. Bila sebut matan itu wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil Allah Ta'ala itu tiada, wajib Allah Ta'ala itu ada, dalilnya baharu alam, firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah jua yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, barang yang antara langit dengan bumi. Itu maksudnya matan sifat wujud. Kadang-kadang belajar, dok. Saya cakap matan, jawab selamba gitu aja. Itu nak faham. Sebab itu saya menitik beratkan, oleh kerana pengajian kita ni pengajian yang terhad. Pengajian terhad. Kita ni masing-masing berbayar. Internet apa begitu begini, hotspot apa begitu begini. Maknanya bukan free, berbayar. Internet apa begitu, telefon kita apa begitu begini. Kalau di masjid surah tu lantak awak lah. Tak ada hal.
Maknanya tidak ada bayar internet, tidak ada bayar api, tidak ada bayar air, contohnya lah. Sebab itu kita menghargai masa di dalam kita mengaji ini, sebabnya dah pukul 9 dah. Dah pukul 9. Moga-moga kita faham. Dan sayugia bahawa berniat ia dengan menuntut ilmu itu akan kesyukuran atas nikmat dapat belajar, nikmat akal yang sempurna. Jadi menuntut ilmu tu kita bersyukur pada Allah Ta'ala, berniat kepada Allah Ta'ala nak ilmu. Kita kena nak. Tak boleh sambil lewa, tak boleh. Nak. Sebab ilmu, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wan nuru la yahdi lil asi. Cahaya itu tidak masuk kepada orang yang hati kotor. Orang yang hati kotor. Maknanya kalau kita nak makan bersungguh-sungguh. Makan mi kari contohnya. Kalau kita makan mi kari, sedap. Nyampah balik lawak. Contohnya begitu. Kita kalau minat mi kari tu ambil banyak. Kalau tak minat, ambil sikit. Sebab itu saya kata, kita mengaji ni, saya dengan segala hormatnya, sebelum ini saya khabar, kalau sekiranya tuan-tuan nak sementara menunggu masuk isyak, belajar ni baik tak payah. Sebabnya mengganggu kepada saudara-saudara, kawan-kawan kita yang nak masuk, nak join link kita ni tapi tak dapat. Jadi awak ni sementara nak menunggu isyak, sementara nak itu, tak payah. Orang lain ramai lagi nak belajar. Sebabnya kita ni bukan ceramah, kita ni menadah kitab. Menadah kitab. Jadi maknanya fokus dalam sejar, kita fokus kepada ilmu. Jadi niat menuntut ilmu kesyukuran atas nikmat Allah Ta'ala. Nak ke ilmu tu maknanya nikmat akal kita. Dan segar badan. Nikmat segar badan. Dan bahawa jangan berniat ia seseorang supaya berhadap orang-orang kepadanya. Ada udang di sebalik mi. Haji tu rajin belajar kitab ni. Tidak begitu. Tidak begitu. Maknanya kita ni belajar ni nak mencari keredaan Allah Ta'ala, bukan nak menunjuk-nunjuk. Awak nak menunjuk siapa? Saya nak menunjuk jiran sebelah. Awak alim dah ke? Awak pandai dah ke? Awak lebay dah ke? Suruh baca kunut nazilah pun tak dapat. Tahayat. Tahayat semayang pun tak dapat penghujungnya. Nak bangga ke siapa? Membaca jawi tak berapa betul. Nak tunjuk ke siapa? Takbiratul ihram pun tak betul. Nak tunjuk ke siapa? Semayang pun tak betul. Nak tunjuk ke siapa? Jadi tak ada faedah kita menunjuk. Kita nak mempersembahkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu semoga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab apa? Kita buat amal ibadat ni sebab apa? Tolong jawab. Sebab apa? Dapat Cari redha Allah. Nak mendapat redha Allah. Adakah kita nak mendapat redha manusia? Manusia makan nasi seperti kita juga. Manusia sakit, manusia mati. Apa manfaatnya? Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Yang besar sangat ialah amal ibadat kita. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu yang besar sekali. Lepas itu man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. 2-3 ayat kita baca ni maksudnya nak dihadapkan di padang mahsyar. Sebab itu kita mengaji tauhid. Di pada mahsyar esok, nafsi. Siapa yang banyak buat amal ibadat, dia akan bahagia. Masa kita hidup ni, kita dah boleh tengok dah
orang yang buat amal ibadat serba sedikit apa begitu ketaatan kepada Allah Ta'ala, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, dia ni Allah Ta'ala campakkan syurga segera. Syurga segera maknanya dia ni bahagia. Orang yang beramal ni bahagia. Contohnya kita dapat membaca Quran, kita dapat berzikir, kita dapat semayang, kita dapat itu, kita dapat ini, bahagia. Time semayang 5 waktu kita boleh semayang, bahagia. Itu syurga yang dicepatkan oleh Allah, seperti mana dalam mukaddimah kitab Musalli. Tu dia. Sikit lagi. Dan bahawa jangan berniat ia supaya berhadap orang-orang yang orang-orang kepadanya glamour lah tu, dan supaya boleh dapat harta dunia tinggal juga, dan mata benda pada tangan-tangan orang itu. Nak peluang dan ruang, tak ada manfaat kepada kita. Harta dunia habis, mata kita ni mati ni kain kapan je lah yang bawa di atas dunia ni. Kalau yang mati dalam keranda, kain kapan dengan keranda. Kalau yang mati di liang lahat, maknanya kain kapan saja yang bawa di atas dunia. Berkawan ataupun papan menutup liang lahat. Tak ada benda. Kita nak bawa ke negeri akhirat. Dan supaya kemuliaan di sisi sultan dan lainnya, glamour di sisi orang besar-besar, apa benda? Tidak ada faedah kita glamour tu. Kita nak buat supaya malaikat pandang. Kita nak buat supaya malaikat menyaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Seterusnya di dalam Yasin tu, mana anggota kita ni akan bersaksi, bahkan malaikat pun akan bersaksi bahawasanya dia ni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada pekerjaan yang bukan ia, dia nak kabarkan tu, usah buatlah pekerjaan perilaku yang bukan ia seseorang daripada keredaan Allah dan Rasulnya. Jangan buat gitu. Bersihkan, sucikan hati kita. Jangan kita belajar, awak belajar online dah, awak ni teruk sangat tak belajar online. Benda menunjuk-nunjuk gitu. Tak ada benda, tak ada faedah. Kita belajar online ni untuk mendapatkan ilmu seketika mana kita tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau kerana COVID-19. Itu je. Itu je. Tidak ada nak cari glamour, tidak ada nak itu, tidak ada nak ini, tidak ada nak untung, tidak ada nak itu, nak ini, melainkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni amal. Kita beramal, berusaha tenaga, berkorban tenaga, berkorban masa, begitu begini. Tuan-tuan berkorban masa untuk mengadap saya walaupun tak buka kamera. Malu buka kamera. Tak apalah, tak buka pun. Dia tak nak menengok guru dia. Dia tak nak nampak ke guru dia. Saya tak nampak, melainkan beberapa orang yang buka. Tuan-tuan nampak belakang saya nak tutup juga lah muka saya. Nak tutup kamera biar kita bercakap dalam gelap aja. Biar bercakap dalam gelap. Ke mana aja? Contohnya bercakap gitu saja. Mana dengar suara bercakap gitu aja. Ustaz. Mana saya boleh buat juga. Itu bergurau sajalah. Bergurau saja. Maknanya kita nak keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan keredaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat syafaat Rasulullah. Maknanya innal malaikata la tad'a ajdihataha li talibil ilmi ridaan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat menyaksikan kita pada malam ini kita sedang menuntut ilmu secara maya ataupun secara online
sampai ilmu ni ke rumah-rumah kita. Kita menghargai betul-betul ilmu ni sampai ke rumah kita. Gambar-gambar ni sampai ke rumah kita. Ibarat maya tu, walaupun gambar-gambar ni sampai ke rumah kita. Suara saya sampai ke rumah tuan-tuan. Walaupun saya duduk di Taman Seri Setia, sampai ke Maulana, sampai ke Jambu, sampai ke Rumah 500. Seluruh pekan ni hak mengikuti kita ni sampai. Bahkan sampai ke merata tempat saudara-saudara kita yang mengikuti kita. Amalan ni saya nak tanya, daripada mana ada? Tulis pun tak apa. Daripada mana? Jambu ada. Daripada pekan ni tak ada masalah lah. Saya kenal belaka. Daripada tempat-tempat lain. Beri contoh. Damansara. Terima kasih orang Damansara. Lain? Tulis tak apa. Permatam Badak Kuantan. Lain daripada Pahang. Lain daripada Sepang. Lain? Terima kasih orang Sepang. Lagi? Tulis tak apa. Tak nak yang dalam Pahang ni. Orang sahabat-sahabat kita luar. London tak ada malam ni Ustaz ya? Ya? London tak ada malam ni. Tak ada London. Dari Temerloh. Tempat mana lagi? Sekadar pengetahuan kita, kawan-kawan kita. Daripada mana? Daripada malu juga. Kalau malu tulis saja. Tulis gitu. Itulah nak khabarkan kita ni ala kulli hal, ringkasnya kita menuntut ilmu. Nombor 1, berniat nak menuntut ilmu. Nombor 2, di dalam menuntut ilmu ni kita nak ilmu. Dan nombor 3, di dalam menuntut ilmu ni kita nak keredaan Allah dan perakuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuan-tuan, kalau sekiranya satu ketika dulu kita mendengar je ilmu, tetapi mulai daripada malam ni kita niatlah menuntut ilmu supaya ilmu itu hampir ataupun lekat kepada kita. Lepas itu ilmu itu kita nak beramal dengan ilmu itu. Yang penting sangatnya ialah keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan perakuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perakuan di kalangan malaikat rahmat, mendoakan, meminta ampun daripada Allah taala kepada kita semua. Mudah-mudahan amin. Maknanya dia ataupun para malaikat ni redha ataupun suka sangat kepada majlis ilmu supaya kita ni terlepas daripada kejahilan. Berkata Muhammad bin Al-Hasan, insya-Allah jika dipanjang umur kita sambung pada hari Rabu. Insya-Allah malam besok Miftahul Murid pula. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kepada sahabat-sahabat kita yang di luar negeri Pahang ataupun di dalam negeri Pahang, bolehlah mengorder kitab melalui Shopee, sama ada kitab Jawi ataupun kitab Rumi. Hak Jawi tu RM3 sahaja sebuah. Lepas tu hak Rumi tak tahulah berapa ringgit. Hak Rumi maknanya boleh order Shopee. Jadi kalau kita mengaji baca kitab ni, adalah tempat rujukan kita insya-Allah. Terima kasih semua. Wallahu a'lam.
Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama semua. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Sama-sama Haji. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon keluarga Tuan Guru. Ya, Haji. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Sama-sama orang Kuantan. Barakallah. Waalaikumsalam. Sama-sama semua. Barakallah. InsyaAllah malam besok jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai Ustaz. Comel. Cucu Haji. Oh, bukan. Dah tahu cucu siapa tadi. Cucu Haji Noah. Cucu Haji Noah. Haji Noah. Dia kenal saya. Terima kasih Tuan Guru. Sama-sama Pak Oda. Barakallah. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah Tuan Guru. Alhamdulillah. Besok kerja? Besok kerja? Kerja. Oh. Terima kasih Ustaz. Terima banyak Ustaz. Ya Haji. Sama-sama. Barakallah. Salam Ustazah Ananda, anak anda comel lah. InsyaAllah Haji. Barakallah. Pada apa khabar Pada? Alhamdulillah sihat. Pada apa khabar? Sihat model Alhamdulillah. Nampak. Assalamualaikum Tuan Guru. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Aslah. Barakallah. Saya keluar dulu Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Saya keluar dulu Ustaz. Ya. Silakan. Saya keluar dulu Tuan Guru. Ya, Pak Oda. Barakallah. Jadi Ustaz. Ya, Haji. Balik Taman Jambu Ustaz. Tidur ban sana. InsyaAllah. Barakallah. Dua kampung. Haji Noah tu apa khabar Haji Noah? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. InsyaAllah. Amin. Bye.